Salam sejahtera semua. Nama saya Pang Chien Fong dari 1 PISMP 2328 kelas RBT 1 ingin membentangkan pembelajaran minggu 5 bagi kursus PJMS 3203 dengan nama kursus Pendidikan Permainan kategori serangan. Dalam pembentangan ini, saya akan fokus kepada mikro pengajaran maupun dikenali sebagai micro teaching. Mikro pengajaran ini merupakan satu teknik latihan guru yang efektif untuk memperbaiki kemahiran pengajaran guru. Teknik ini juga merupakan satu kaedah yang terstruktur dan digunakan secara meluas untuk melatih guru, terutamanya untuk menambah baik kemahiran pengajaran guru dalam suasana bilik darjah. Teknik ini juga melibatkan sesi pengajaran dengan jumlah pelajar dan masa yang lebih singkat. Dengan ini, guru akan memberi tumpuan kepada satu kemahiran tertentu dan menerima maklum balas secara segera. Dengan ini, melalui maklum balas yang diperolehi, guru boleh melakukan penambahbaikan terhadap prestasi mereka. Maksudnya, micro teaching ini hanya melibatkan sejumlah murid yang kecil dan juga masa yang kecil. Ia lebih kepada pengajaran kepada topik tertentu sahaja dan menggunakan masa yang singkat. Dengan ini, guru akan memperolehi hasil pengajaran dengan lebih segera dan melalui hasil pengajaran yang diperolehi, guru akan melakukan penambahbaikan terhadap prestasi pengajaran mereka. Kemudian adalah fasa-fasa mikro pengajaran. Fasa pertama adalah fasa pemerolehan pengetahuan. Fasa ini akan berfokus kepada mendapatkan pengetahuan tentang kemahiran yang ingin diajar melalui berbagai kaedah seperti perbincangan, ilustrasi, dan demonstrasi oleh pakar. Maksudnya guru akan mendapatkan kemahiran tertentu melalui pertanyaan dengan guru yang lebih berpengalaman maupun pakar dalam bidang tertentu. Bagi fasa yang kedua pula merupakan fasa pemerolehan kemahiran. Guru pelatih akan merancang satu mikro pelajaran supaya boleh mempraktikkan kemahiran yang ingin diajar semasa mikro pengajaran. Dengan adanya maklum balas yang diberi, mereka dapat mengetahui sama ada mereka telah betul-betul memahami maupun dapat mempraktikkan kemahiran tersebut dengan betul maupun tidak. Jika tidak, maka lebih banyak latihan perlu dijalankan ataupun mikro pelajaran perlu dijalankan supaya mencapai satu tahap yang lebih mahir sebelum membuat mikro pengajaran. Bagi fasa yang ketiga pula adalah fasa pemindahan. Selepas guru dapat mempraktikkan kemahiran maupun mencapai matlamat yang ingin dicapai, guru pelatih akan mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari tersebut dalam situasi sebenar di bilik darjah, iaitu mengajar murid. Terdapat 3 komponen dalam mikro pengajaran. Pertama adalah situasi mikro pengajaran. Sesi pengajaran ini akan berlangsung dengan bilangan pelajar yang lebih kurang 5 hingga 10 orang dalam tempo masa yang lebih singkat iaitu 5 hingga 20 minit. Jadi guru perlu fokus kepada kemahiran ataupun topik tertentu sahaja kerana hanya terdapat masa yang singkat untuk melakukan pengajaran. Kedua adalah kemahiran mengajar. Guru pelatih perlu mengasah kemahiran tertentu seperti memberi syarahan, menulis di papan tulis, dan bertanya soalan. Dalam masa yang singkat ini, guru perlu melakukan pelbagai perkara. Oleh itu, guru perlu memastikan mereka sudah mahir dalam kemahiran seperti bertutur secara spontan dan menanya soalan kepada murid supaya dapat menggunakan masa pengajaran tersebut dengan optimumnya.
Yang ketiga adalah maklum balas. Maklum balas ini akan diberi melalui rakaman video atau soal selidik. Perkara ini adalah sangat membantu untuk mengubah tingkah laku guru pelatih ke arah yang lebih baik. Maksudnya, maklum balas selepas melakukan mikro pengajaran ini adalah penting dan perlu diadakan supaya guru boleh mengetahui apakah kesalahan yang telah dilakukan sepanjang sesi mikro pengajaran ini dilakukan dan selepas mendapat maklum balas ini mereka boleh melakukan penambahbaikan mengikut kesesuaian. Seterusnya adalah kitaran mikro pengajaran. Kitaran ini adalah melibatkan 6 langkah, yaitu merancang apa yang ingin diajar, kemudian mengajar apa yang sudah dirancang, dan menerima maklum balas selepas melakukan mikro pengajaran, dan merancang semula, mengajar semula, dan menerima maklum balas semula. Jika telah mendapati bahawa terdapat kesalahan yang perlu diubah suai, dan merancang mengajar menerima akan berulang semula langkah-langkah ini supaya mencapai penguasaan dalam kemahiran pengajaran tertentu. Secara konklusinya, mikro pengajaran ini dapat membolehkan guru pelatih untuk mengamalkan kemahiran pengajaran dengan cara yang terfokus, selamat dan efektif kerana dalam masa yang singkat sahaja guru pelatih perlu mengoptimalkan masa tersebut dan menggunakan masa tersebut dengan uh, berkualiti. Maksudnya kena fokus kepada apa yang ingin diajar tanpa melengahkan masa. Kemudian mikro pengajaran ini juga boleh meyakinkan guru pelatih supaya membiasakan diri dalam uh, situasi mengajar dan lebih mempunyai keyakinan diri untuk mengajar di hadapan orang lain. Mereka juga boleh membuat penambahbaikan melalui maklum balas yang telah diberi sama ada oleh mentor mereka maupun daripada murid. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.